Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk video ini ialah Ancaman Barat terhadap Sosial Umat Islam. Nama saya Ahlam Hayati binti Nasruddin, student ID 2003649227. Saya dari Fakulti Perakaunan, kod AC110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Fatimah Al-Nasir binti Cik Muhammad Fasir, student ID 2020388525 daripada Fakulti Perakaunan, kod AC110. Antara contoh ancaman barat terhadap sosial umat Islam di Malaysia ialah adanya kumpulan lesbian, gay, bisexual dan transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian merujukan kepada wanita yang tarikan seksualnya kepada wanita lain. Gay pula merujukan kepada lelaki yang tarikan seksualnya kepada lelaki lain. Istilah LGBT bertujuan untuk menekankan kepelbagaian seksualiti dan gender budaya berasaskan identiti. Quran menceritakan kisah kaum Lut yang dimusnahkan oleh kemurkaan Allah kerana mereka terlibat dalam nafsu perbuatan keji antara manusia. Tindakan homoseksual adalah dilarang dalam undang-undang tradisional Islam dan boleh dikenakan hukuman yang berbeza, termasuk hukuman mati, bergantung kepada keadaan dan mazhab. Gambar bendera yang terkibar di bawah itu ialah bendera LGBT. Warna-warna yang ada di bendera merefleksikan keagamaan komunis LGBT dan bendera tersebut seringkali digunakan sebagai sebuah simbol gay saat bendera tersebut dibawa-bawa pada pawai-pawai hak asasi LGBTQ. Antara maksud lain pelangi yang ada di atas bendera itu ialah warna pink, sexuality, warna merah, red and sexuality, warna orange, healing and friendship, warna kuning, vitality and energy, warna hijau, serenity and nature, warna biru, harmony and artistry, dan warna purple ialah spirit and gratitude. Al-Quran mengandungi beberapa kiasan untuk kegiatan homoseksual yang telah menyebabkan banyak komentar undang-undang selama berabad-abad. Dalam satu ayat Al-Quran mengatakan bahawa lelaki itu meminta para tamunya kepadanya dengan menggunakan ungkapan yang sama dengan ayat-ayat yang digunakan untuk menggambarkan cubaan godaan Nabi Yusuf AS. Dan dalam banyak ayat mereka dituduh datang dengan nafsu kepada lelaki, bukan wanita. Hukum LGBT ialah haram. Contoh kedua ialah kelab malam. Apa itu kelab malam? Kelab malam ialah sejenis tempat istirahat yang berniaga pada waktu malam. Kedua, ia juga sejenis kedai arak. Dan ketiga, ia juga menyediakan khidmat yang memainkan lagu pop dan lagu rancak. Kelab malam bukan tempat yang baik untuk bekerja atau untuk dikunjungi kerana ia tempat banyak berlaku maksiat seperti percampuran lelaki dan perempuan, arak, hiburan yang boleh membawa kemaksiatan dan kelalaian. Kelab malam ialah tempat yang haram untuk dikunjungi. Lelaki dan perempuan bergaul tanpa memikir halal dan haram. Kelab malam ini juga diharamkan kerana mempunyai unsur yang boleh memudaratkan orang ramai kerana kelab malam mempunyai servis hidangan minuman keras yang boleh menyebabkan individu mengambilnya menjadi mabuk. Selain itu, kelab malam juga menyediakan ruangan menari. Ini menyebabkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Apa itu konsert? Konsert ialah persembahan dari penyanyi atau penghibur di atas pentas. Konsert ialah persembahan di khalayak ramai. Konsert adalah tempat orang berkumpul untuk hiburan. Di konsert yang tidak mengikuti syariat Islam, ada juga lelaki dan perempuan yang tidak menjaga batasan. Tetapi pada era ini ada juga konsert yang menyediakan hiburan untuk umat Islam. Contohnya konsert zikir, nasyid dan banyak lagi.
Malahan, pada era ini juga, remaja lebih menyukai hiburan yang tidak mengikut syariat Islam. Sebagai contoh, konsep penyanyi yang mempunyai lagu yang rancak sehingga menyebabkan seseorang itu lara. Terima kasih Alam, sekarang giliran saya pula untuk membentang. Ramai orang masih keliru apakah itu propaganda sebenarnya. Propaganda ialah penyebaran sesuatu ideologi yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan sokongan dari semua pihak. Propaganda Barat terhadap pejuang Islam. Mereka menuduh pejuang Islam kita sebagai pelampau agama. Ini kerana mereka ingin menguasai pemikiran masyarakat antarabangsa untuk merosakkan imej Islam dan ajaran Islam. Penguasaan Barat dalam dunia pelaporanlah yang menyebarkan berita palsu dan mereka mudah untuk meyakinkan masyarakat antarabangsa kerana mereka lebih berkuasa tentang penyebaran berita dan dalam dunia pelaporan. Usaha-usaha Barat ke arah membentuk propaganda terhadap dunia Islam. Pertama, memperkenalkan emosi dan stereotip. Kedua, membentuk wakil sebagai alat propaganda. Dan ketiga, manipulasi pejuang Islam oleh media Barat. Pertama, memperkenalkan emosi dan stereotip. Propaganda disebarkan menggunakan istilah-istilah yang memberi kesan emosional dan stereotip yang sangat negatif kepada masyarakat. Biasanya, ia menuju kepada pejuang Islam seperti yang diinginkan oleh orang Barat. Contoh, kartun Dog Marley yang bertajuk What Would Muhammad Drive yang mempamerkan tentang Nabi SAW menaiki truk yang berisi bom nuklear sebagaimanapun truk yang digunakan oleh Timothy McVeigh dalam peristiwa pengeboman di Oklahoma City pada tahun 1995. Kedua, membentuk wakil sebagai alat propaganda. Pada masa kini, media massa ialah alat yang paling sesuai dan cepat untuk menyampaikan propaganda kepada masyarakat. Media massa bahaya kerana ia dapat mengubah istilah yang baik kepada yang buruk dan perkara yang benar kepada tipu. Pengupasan dan cadangan mereka boleh menjadi benih publicity yang lebih dipercayai. Contohnya, beasiswa yang belajar di luar negara yang kurang didikan Islam. Mereka senang dipengaruhi oleh orang Barat dan menjadi ejen-ejen propaganda yang seterusnya. Ketiga, manipulasi pejuang Islam oleh media Barat. Biasanya, musuh-musuh Islam akan melantik seorang individu atau tokoh-tokoh untuk menyokong tindakan mereka, terutamanya organisasi Islam yang tidak sesuai. Dan ada jugalah masyarakat yang dipengaruhi dan menyokong mereka. Individu atau tokoh-tokoh tersebut dilatih oleh orang Barat dan diberi gelaran seperti pakar atau ilmuwan untuk meyakinkan benda yang salah tentang Islam dan menyembunyikan pemahaman Islam yang sebenar. Oleh itu, kita mestilah berhati-hati memilih tokoh-tokoh yang taat dan setia kepada kepercayaan Islam, bukan sahaja kerana mereka berstatus tinggi. Seterusnya, kita akan bercakap tentang dominasi Barat dan pengaruhnya terhadap dunia Islam. Pertama, kita akan bercakap tentang perkembangan sejarah Islam dalam 3 period dan respon umat Islam. Terdapat 3 period perkembangan sejarah Islam. Pertama, period klasik iaitu 650 hingga 1250. Kedua, period pertengahan iaitu 1250 hingga 1800 dan akhirnya period moden iaitu 1800. Pada masa moden tersebut, seluruh wilayah kekuasaan Islam berada di bawah penjajahan Barat. Walaupun mereka mendapat kemerdekaan kembali pada saat akhirnya Perang Dunia Kedua. Walaupun umat Islam ada bersentuhan langsung dengan kultur Barat, pada masa moden ini juga munculnya spirit kebangsaan pada negara-negara Muslim untuk melawan hegemoni dan invasi kolonial. Respon umat Islam. Ada lagi yang tidak menyesuaikan diri dengan modernisasi. Contohnya orang-orang Islam tradisional. Orang-orang Islam tradisional dan orang-orang Islam sekarang, fikiran mereka berbeza tentang cara merespon kemajuan Barat. Ada yang pandang positif dan ada yang pandang negatif. Kesimpulannya, dominasi terhadap dunia Islam tidaklah muncul sangat negatif pada umat Islam sekarang. Ada pengaruh negatif yang dapat dilihat adalah ekonomi liberal, sekularisasi, kapitalisme dan istilah-istilah lain. Terdapat juga pengaruh positif yang dapat dilihat.
contohnya progresif yang dimiliki oleh orang Barat yang telah membuka mata umat Islam kerana kita ada ketinggalan zaman. Walau bagaimanapun, kita sebagai seorang Islam mestilah berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tujuan hidup kita. Akhirnya, habislah pembentangan kami. Sekian, terima kasih.